على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمرنا واحلل لساننا يفقهوا قولنا اللهم افتح علينا علمك واشهد علينا نورنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح علينا واشرح صدورنا واشرح سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نعيذ بك برضاك وعفانا وبرضاك وأنفسنا ببركة محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا بما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم ربنا نبيك كريم إسرار عالم من الشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه الحمد لله لا حول ولا قوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في دارين آمين tentang risalah tauhid kita beri surat 34 kita jaga insyaallah kita jaga insyaallah 20 kita jaga surat 20 kita beri surat 34 kita dalam tajuk al-wahdaniyah wahdaniyah artinya asa ataupun kita panggil esa dan asa ni sama. Al-wahdaniyah artinya asa Allah Ta'ala pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Maka hakikatnya ibarat daripada menafikan berbilang pada zat, pada sifat dan pada perbuatan sama ada bilangan yang mutasil, yang berhubung atau bilangan yang munfasil, yang bercerai. Adapun makna asal Tuhan pada zat itu iaitu menafikan kaum mutasil pada zat, menafikan bilangan yang berhubung pada zat, seperti tiada zat Tuhan bersusun daripada darah, daging, tulang, urat, dan menafikan kaum mutasil pada zat, menafikan bilangan yang bercerai pada zat Tuhan seperti tiada zat yang lain, menyamai seperti zat Allah Ta'ala. Makna esa Tuhan pada sifat itu menafikan kaum mutasil pada sifat, menafikan bilangan yang berhubung pada sifatnya, iaitu tidak sekali-kali bagi Allah Ta'ala pada satu-satu jenis sifatnya dua sifat seperti dua qudrah, dan menafikan kaum mutasil pada sifat, menafikan bilangan-bilangan yang bercerai pada sifat, iaitu tidak ada sifat yang lain menyamai sebagaimana sifat Tuhan. Esa Tuhan pada perbuatan itu menafikan kaum munfasil pada perbuatan, menafikan bilangan-bilangan yang bercerai pada perbuatan, iaitu tidak ada perbuatan yang lain menyamai seperti perbuatan Tuhan. Bahkan segala barang yang berlaku di dalam alam semuanya perbuatan Tuhan, sama ada perbuatan itu baik rupanya dan hakikat, seperti iman dan taat, atau jahat rupanya tiada pada hakikat, seperti kufur dan maksiat. Dan sama ada perbuatan dirinya atau perbuatan yang lainnya, semuanya itu perbuatan Tuhan. Tiada sekali-kali hamba mempunyai perbuatan pada hakikat, hanya ada usaha dan ikhtiar yang tiada memberi bekas. Walhasil apabila dikata wajib Tuhan bersifat wahdaniyah, maka ternafilah kam-kam yang lima itu, iaitu ternafi kam mutasil dan munfasil pada zat, kam mutasil dan munfasil pada sifat, kam mutasil dan munfasil pada perbuatan. Maka dengan kenyataan yang di atas ini, zahirlah tiada zat yang lain, sifat yang lain dan perbuatan yang lain yang menyamai dengan zat, sifat dan perbuatan Tuhan. Yang demikian tertolaklah segala kepercayaan yang membawa kepada penyembuhan Tuhan, bagaimana yang berlaku di sisi satu bangsa di dalam negeri ini. Ada mempunyai adat dan kepercayaan yang kamu, sehingga membawa rasa imannya, kerana kepercayaannya itu membawa menyebutkan Tuhan
Tuhan dengan yang lain. Maka perkara yang seperti ini masih banyak pada masa ini, dan banyak pula yang melakukan dia dengan tidak sedar akan kotoran merosakkan iman kepada Tuhan. Maka di sini disebutkan sebahagian daripadanya supaya dapat diketahui kesalahannya. Ancak dan sebagainya adalah membuang ancak dan memberi makan hantu syaitan. Ini satu daripada adat kepercayaan orang yang menyembah berhala, kerana mereka beriktikad bahawa hantu dan syaitan itu berkuasa menyebabkan sakit atau sampuk dan sebagainya. Maka mereka mengadakan ancak serta mengadakan jamuan, semak, tukar ganti, terlibu dan perkara yang seumpama ini telah melakukan perbuatan orang musyrik. Upacara harimau. Suatu upacara dinamakan jamuan harimau. Upacara ini dilakukan setahun sekali di dalam berukar di tepi-tepi hutan. Di sana dipanggil harimau yang disangkakan sakti. Kiranya harimau ini tidak dipuja kelak, dia akan membinasakan ahli-ahli kampung dan binatang ternak. Maka harimau ini dinamakan harimau maujud. Maka di dalam upacara ini disembelih seekor kerbau, hati, jantung, lidah, kepala, mata, telinga untuk makanan harimau maujud ini. Maka dagingnya bagi makanan orang-orang yang hadir di dalam upacara ini. Maka kepercayaan yang mengatakan hantu-hantu, jin-jin dan syaitan-syaitan itu berkuasa memberi mudarat dan mendatangkan manfaat, itulah kepercayaan yang menyebutkan Allah dengan makhluknya. Allah. Baik, tajuk malam ini sifat wahdaniyah. Wahdaniyah artinya asal. Rumi dah. Wahdaniyah artinya esa. Esa asal sama. Pasal balak lah esa asal. Esa ke asal ke maksud dia Allah itu bersifat wahdaniyah. Cuma hanya wahdaniyah ni tak tafsir ke bahasa Melayu tak ada. Tak ada perkataan yang boleh mentafsir perkataan wahdaniyah. Orang kata wahdaniyah ni satu. Setengah perkara wahdaniyah ni boleh digelar sebagai satu, tapi setengah perkara yang lain wahdaniyah ni bukan satu. Jadi kita nak belajar sifat wahdaniyah tak perlu belajar benda. Sebab benda ni asal dia tidak ada maksud dalam bahasa Melayu. Asal wahdaniyah adalah wahdaniyah, asal adalah asal. Tetapi ini sifat Allah. Bagaimana kita nak belajar sifat wahdaniyah? Benda yang tidak dapat dicapai oleh akal. Jadi kalau sifat wahdaniyah ni kita tak dapat nak belajar, maka kita kena tengok lawan pada sifat wahdaniyah. Tengok lawan dia. Selain daripada semuanya itu adalah menidakkan sifat wahdaniyah, baru boleh belajar, baru memahami apa itu wahdaniyah. Kalau tidak, nak belajar wahdaniyah asal pun asal tunggal di satu di asal di tunggal di satu dalam benda gitu. Tak ambil belajar. Baik, nak belajar sifat wahdaniyah tak boleh. Dia tidak ada perkataan yang betul-betul boleh memberi faham kepada kita. Jadi kita kena tengok lawan sifat wahdaniyah. Apa guna sifat wahdaniyah ni ada pada Allah? Gunanya adalah untuk sifat wahdaniyah digunakan untuk menafikan
Baik, bila kita belajar Allah Ta'ala ni tuan-tuan, tebing je tu, tenggelam je. Bila kita belajar Allah Ta'ala, bila sebut Allah, yang hanya boleh kita bincangkan yang pertama tentang zat dia, yang kedua tentang sifat dia, yang ketiga tentang af'al dia, af'al perbuatan dia. Hal ni yang tak lebih lah. Nak bincang Allah Ta'ala ni tak sampai nak bincang banyak-banyak. Jadi sifat melalui sifat asal Allah, sifat asal Allah ni nak menafikan bahawasanya zat Allah ini tidak asal. Tujuan yang pertama, tujuan kita belajar sifat wahdaniyah untuk menafikan zat Allah tidak asal, untuk menafikan sifat Allah tidak asal, untuk menafikan afal Allah tidak asal. Tujuan belajar sifat ni supaya kita tahu zat Allah itu asal, sifat Allah itu asal, afal Allah itu asal. Kita nak tengok apa makna asal. Baik. Tujuan belajar sifat wahdaniyah, kita boleh kata gini, nak menafikan syirik ataupun menyerutu. Ini tujuannya. Tujuan belajar ilmu wahdaniyah adalah untuk menafikan syirik yang ada dalam tubuh badan kita. Malam ni kita akan tengok adakah kita ni mensyirikkan Allah ataupun tidak. Baik. Mensyirikkan Allah ni boleh jadi daripada tiga keadaan. Yang pertama, boleh jadi manusia mensyirikkan Allah dari segi zatnya. Yang kedua, boleh jadi manusia mensyirikkan Allah dari segi sifatnya. Yang ketiga, boleh jadi manusia mensyirikkan Allah dari segi perbuatannya. Perbuatannya ni Allah lah. Kita buat jadual yang mudah faham. Baik. Mensyirikkan zat Allah mensyirikkan Allah, mensyirikkan zat Allah boleh terjadi dalam dua bentuk. Yang pertama dinamakan kal muttasil. Kal muttasil maksudnya bilangan yang berhubung pada zat. Kal muttasil pada zat. Pertama, boleh jadi manusia ini mensyirikkan Allah pada zatnya secara muttasil. Boleh jadi juga manusia mensyirikkan Allah secara munfasil, iaitu maksudnya bilangan yang bercerai pada zat. Dua benda inilah yang boleh menjadikan manusia mensyirikkan Allah pada zatnya. Baik, kita tulis semua dulu dan kita urai. Pada sifat Allah, manusia boleh mensyirikkan Allah pada sifatnya juga dalam dua keadaan. Yang pertama, boleh jadi syirik kepada muttasil, sama maksudnya bilangan yang berhubung pada sifat Allah. Boleh jadi manusia mensyirikkan Allah pada sifatnya dengan cara kal muttasil. Boleh jadi manusia mensyirikkan Allah pada kal munfasil, yaitu bilangan yang bercerai pada sifat Allah, pada perbuatan Allah. Baik.
manusia boleh mensyirikkan Allah pada perbuatannya, pada perbuatannya mufassil sahaja, yaitu bilangan yang bercerai pada af'al Allah. Baik, kita go terus mula dia punya gambaran yang lebih kuat. Kam mutasil dan kam mufasil adalah sifat, adalah syirik. Kam mutasil dan kam mufasil adalah syirik. Di sebaliknya adalah asal. Faham? Tapi asal ni tak dapat nak cerita. Cuma kalau kita faham apa maksud kam mutasil dan kam mufasil pada zat, kam mutasil dan kam mufasil pada sifat, kam mufasil pada perbuatan, maka kita fahamlah apa dia yang dikatakan asal Allah dari segi zat. Kita faham juga apa arti asal Allah pada sifatnya dan apa arti asal Allah pada perbuatan. Habis dua tu boleh faham? Baik. Lawan asal ni lawan kam mutasil, lawan pada asal. Kam mutasil pada zat, lawan asal pada zat. Kam mutasil pada kam mufasil pada zat, lawan asal pada zat. Gitu juga kam mufasil pada sifat, lawan asal pada sifat. Yang lain pun sama. Baik. Apa maksud kam mutasil dan kam mufasil? Kam mutasil ni bilangan yang berhubung pada zat. Kita ambil contoh zat kita dulu. Zat manusia ini tak cukup makan. Manusia tak cukup makan. Baik. Boleh kita gelar ini sebagai zat. Boleh kita gelar ini sebagai zat. Ataupun kita belajar tu digelar sebagai jirim. Bukan jirim, isim, iaitu campuran daripada jirim dan ingat? Dia campur Arab, iaitu zat sesuatu campur sifat, sesuatu jadi isim. Kita ni digelar isim, tak digelar zat. Zat ni min Allah. Tapi untuk mendekat faham, biasa orang gelar dah zat. Jadi kita gelar ahli zat. Bila sebut bilangan yang berhubung pada zat. Baik. Mana zat? Mana zat walidi? Mana zat walidi? Baik, ada orang kata badan ni. Dan tu tangan ni zat dia. Ni pun zat dia, ni pun zat dia, kepala pun zat dia, kaki pun zat dia, kaki tu pun zat dia. Maksudnya tuan-tuan, untuk jadikan ia jisim yang sempurna, dia perlukan kepada bilangan yang berhubung pada zat. 1, 2, 3, 4, 5, sekurang-kurangnya 5 benda. Bukan 5 je tuan-tuan. Dalamnya ada darah, ada daging, ada tulang, ada urat. Tak jadi manusia kalau kulit saja. Kulit saja jadi manusia tak? Nampak kulit sekeping. Orang panggil manusia kau panggil kulit. Sebab bilangannya belum berhubung. Tangan campur dengan badan, macam transformer tuan. Tangan campur badan, lepas tu campur kaki. Masa dia jadi kereta tu kita panggil dia robot tau. Tengok cerita transformer. Saya orang muda, saya pun cerita orang muda kan. Sebelum dia jadi robot tu, orang tak panggil dia robot lagi. Orang panggil dia kereta. Sebab tak nampak tangan, tak nampak kaki, tak nampak kepala, tak nampak lutut, tak nampak belakang. Bila dia berhubung, kaki, campur tangan, campur badan, campur kepala, orang panggil dia robot. Sedangkan benda tu lah, masa kereta tu dia lah robot, dia lah kereta, tapi orang tak panggil. Gini juga dengan manusia tuan-tuan. Tiba-tiba nampak darah orang ni. Adakah kita nak panggil itu manusia? Sebab tidak ada bilangan yang berhubung pada zat. Nak jadi ke manusia ni tuan-tuan, cuba bilang berapa banyak zat yang perlu bergabung nak jadi manusia.
darah, daging, tulang, urat, sendi, tulang kecil, tulang besar, usus kecil, usus besar, limpa, hati, jantung. Cukup tak tersebut dulu. Masuk dulu istilah sains, tak sampai pada enzim, sampai ke vitamin E, vitamin D, vitamin C, urat perut, macam-macam dia. Semua tu tuan-tuan adalah bilangan-bilangan zat yang perlu bergabung nak jadi zat manusia. Faham? Allah ada zat tak? Allah ada zat. Dia keliru. Ada zat tak Allah Ta'ala ni? Adalah, Allah ada zat. Tetapi zat Allah tidak zatnya bersifat kamutasil. Dia tidak ada bilangan pada zat Allah. Zat Allah tidak boleh dibilang-bilang seperti mana zat makhluk. 1 kepala, 2 tangan kanan, 3 tangan kiri, 4 badan, 5 kaki kanan, 6 kaki kiri. Sekurang-kurangnya nampak 6 benda boleh kira. Zat Allah boleh kira tak? Tak. Dan tu kalau kata zat Allah ni tidak boleh dikira, boleh kata tak zat Allah ni satu? Sebab apa boleh kata? Sebab satu ni boleh kira. Dia benda masing-masing dia macam benda. Nampak ni? Berapa banyakkah air botol ini? Berapa tu? Bukan. Berapakah bilangan botol yang ada pada tangan saya? Kenapa kita boleh kapal satu? Nampak bilangannya berhubung. Walaupun kata dia satu, nampak. Plastik duduk dengan plastik biru, dengan penutup ni duduk dengan bekasnya, duduk. Nampak ia bercantum. Oh, jadi satu. Jadi kalau kita nak kata zat Allah itu satu, tak kena. Sebab satu boleh bilang. Maka inilah maksud asal. Asal Allah pada zatnya yang berhubung. Allah ada zat tak? Ada. Boleh dikira tak boleh kira. Bercerai tak ada. Berhubung tak ada. Allah Ta'ala ada zat ada. Tapi bagaimana zat dia? Tak boleh cerita. Tetapi lawannya ada. Ini lawannya. Faham? Ini bilangan yang berhubung pada zat dia. Baik. Bilangan yang bercerai, kamunfasil. Maksud kamunfasil adalah bilangan yang bercerai. Yang ni kita nampak satu orang ini. Dekat sini tuan-tuan, satu lagi orang ini. Sama tak bilangan yang berhubung pada zat orang ini yang pertama dengan bilangan yang berhubung pada zat orang ini yang kedua? Sama ke tak sama? Yang A tu kena ada 2 tangan, B ada 2 tangan. Lepas tu ada 2 kaki, ada 2 kaki. Yang ni guna darah tu guna darah sama. Walaupun rupa tak sama, tetapi asal sama. Dia memerlukan unsur-unsur yang sama untuk jadi zat. Zat Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala selain daripada Allah yang zat yang tidak boleh dibilang. Zat mana lagi selain daripada Allah yang boleh dibilang, yang tidak boleh dibilang seperti zat Allah? Ada tak zat lain selain daripada zat Allah seperti zat Allah? Zat Allah bagaimana? Zat Allah tidak bersifat kamutasil. Ada tak zat lain yang tidak bersifat kamutasil seperti zat Allah? Ada tak? Zat lain? Ini kata bilangan yang bercerai pada Allah. Ini bercerai. Ini ahli. Ini yang bukan bercerai. Bukan bercerai rekod. Tapi orang yang berlainan. Walaupun ia berlainan, mana bercerai? Yang ini ahli. Yang ini. Tapi kedua-duanya sama. Faham tak? Allah Ta'ala, bagaimana keadaan zat Allah? Tidak bersifat zatnya dengan kamutasil. Selain daripada zat Allah, ada lagi tak zat lain yang sama sifatnya seperti zat Allah, iaitu tidak bersifat kamutasil? Ada ke tak ada? Maka itu namanya kamunfasil. Selain pada Allah, tidak ada zat lain seperti zat Allah. Boleh faham? Boleh? Ini yang dikatakan mensyirikkan Allah pada zat. Di mana terjadi orang mensyirikkan Allah pada zat? Bila orang menyembah patung. Mereka menganggap zat Allah ni berbentuk kamutasil.
boleh dibina. Nampak ada tangan patung, ada kepala patung, ada kaki patung, patung dibuat pada batu, boleh dikira, boleh dipecahkan, boleh disetengah-setengahkan, boleh ditambah, boleh dikurang. Maka itu namanya mensyirikkan Allah pada kamu tasir. Mensyirikkan zat Allah pada kamu tasir, pada zatnya. Ada juga orang mensyirikkan Allah pada kamu fasir. Mana? Tuhan agama Hindu 1.4 juta Tuhan. Bilangan Tuhan ni 1.4 juta. Saya pun tak tahu mana ingat tak nama Tuhan ni. Saya ingatkan ketua guru saya tuan-tuan. Yang terakhir dulu yang dia dengar, dia belajar di India. Dia kata ketika dia nak balik dulu, Tuhan terbaru, ada Tuhan terbaru bagi kaum Hindu, menyembah kemaluan sendiri. Sebab dia kata kemaluan ni ada kuasa memberi anak, maka dia sembah kemaluan sendiri. Oh ni, kita dengar apa ni? Tak apalah tuan-tuan. Faham tak? Zat Allah tidak bersifat kamu tasir, zat Allah tidak bersifat kamu fasir. Maka itulah yang dinamakan asal Allah dari segi zat ni. Habis satu tajuk. Yang kedua, sifat Allah, asal Allah dari segi sifatnya. Lawannya kamu tasir Allah pada sifatnya, kamu fasir Allah pada sifat. Baik, apa maksud kamu tasir Allah pada sifatnya? Kita ambil satu sifat. Contoh kita ambil sifat ni. Siapa nama dia tadi? Abu. Ke ni Abu? Mana jelas Abu? Bantai. Oh ni Ali. Ali ada tangan. Biasa kerja tangan ni sepok. Menyepok. Nah, kau sepok kan? Tangan. Kerja kaki sepok. Sama tak? Kau sepok dengan tangan kan boleh? Oh, si dia orang lumpur aku sepak dengan tangan kan boleh? Tak boleh. Sepok kerja kaki. Aku sepok kerja tangan. Aku sepok guna kaki. Itu gila nama. Ijazah sebut lain. Itu nak guna hak sama ni bagi nampak. Kalau kita kata tangan mengambil kaki berjalan, itu benda lain. Nampak sangat. Kita ambil hak paling hampir. Sepak dengan sepak. Bukan sepak. Sepak kerja tangan, sepak kerja kaki. Kedua-duanya ini kita kenal dia sebagai, bukan sepak, kita kenal dia sebagai sifat yang boleh kita anggap sebagai, kalau bahasa saya itu dia bukan bahasa saya, bahasa faham, dia panggil kedengar. Kedengar ni datang daripada bahasa Arab. Bahasa Arab kudrah. Baik. Walaupun kudrah ni sifat Allah, tetapi nakbih pada manusia kita panggil dia kedengar manusia lah. Kekuatan manusia menyepok guna tangan, menyepok guna kaki. Walaupun hakikatnya kudrah bukan dia sifat manusia. Faham? Cuma kita ambil untuk mendekat faham. Baik. Sekarang ni tuan-tuan, kudrah manusia, kudrah menyepok pada tangannya, kudrah menyepok pada kakinya. Sedangkan benda yang sama, kudrah tu lah. Nampak? Kudrah makan pada makan benda. Mulut. Kudrah fikir pada akal. Kudrah tidur pada mata. Nampak? Walaupun dinamakan dia sebagai kudrah, tetapi duduk di tempat yang berbeza-beza. Ini namanya kamutasir pada satu sifat kudrahnya, tapi duduk di tempat yang berbeza. Allah Ta'ala ada tak sifat kudrah? Sifat yang ketujuh. Nah, baik, sifat kudrah Allah ni nanti kalau kita belajar sifat kudrah Allah ni, kesimpulan daripada sifatnya ada 3 perkara. Yang pertama, Allah mencipta alam. Yang kedua, Allah mengetap alam. Yang ketiga, Allah memusnahkan alam. Ini 3 kerja besar sifat kudrah Allah.
Baik. Kita belajar sifat kudrah, tengok sifat kudrah makhluk. Walaupun sifatnya namanya kudrah, tetapi di tempat yang berbeza pada makhluk. Bagi sifat kudrah Allah, mencipta alam kudrah yang sama, memerintah alam kudrah yang sama, memusnahkan alam menggunakan kudrah yang sama. Maknanya tidak ada dua sifat dalam sifat Allah. Kalau kudrah itulah yang mencipta, kudrah itu juga lah yang memerintah, dan kudrah itu juga lah yang memusnahkan. Tidak ada bagi Allah dalam sifatnya ada dua sifat yang berbeza. Macam manusia, sifatnya kudrahnya, tetapi dalam kudrah banyak sifat yang berbeza. Kaki kudrah lain, tangan kudrah lain, dia terbahagi-bahagi ini dikatakan berbilang pada yang berhubung. Pada badan manusia pula boleh bilang, kaki buat kerja lain, tangan buat kerja lain, muka buat kerja lain, perut buat kerja lain, kepala buat kerja lain, hidung buat kerja lain, mulut buat kerja lain, kerja lain-lain. Tapi kesimpulan kerjanya kudrah pula. Bila masuk pada Allah Ta'ala, kudrah juga. Tetapi kudrah Allah tidak bersifat mutasib. Maknanya kudrah itulah yang mencipta, kudrah itulah yang memerintah, kudrah itulah juga yang memusnahkan. Allah ni lah, Allah yang ada sekarang adalah hak cipta kita dulu. Allah ni juga yang ciptakan Nabi Adam. Allah ni juga yang ciptakan alam. Kan? Allah ni juga yang ciptakan 7 tala langit, 7 tala bumi. Tak? You know? Allah ni juga yang mencipta setiap perkara yang terperinci yang ada dalam alam. Betul tak? Semua sekali kalau kita tengok daripada sebesar-besar perkara sehingga sekecil-kecil perkara, Allah lah yang cipta. Maknanya kata tuan-tuan, kalau dia cipta, dia dah paling tahu. Kan? Dia dah paling tahu. Bila dia paling tahu, dia ialah yang memberi hukuman. Dia ialah yang meletakkan undang-undang bagi manusia. Tapi manusia boleh tahu undang-undang Allah Ta'ala boleh gaya. Boleh gaya dulu. Sebab tu kata, undang-undang Allah merupakan sebahagian besar daripada akidah. Baik, seterusnya. Boleh faham? Allah ada sifat kudrah, kudrah yang tidak bersifat mutasib. Baik, yang kedua, kudrah hakimi, kudrah yang tidak bersifat mutasib, kudrah yang bersifat asli. Asal Allah pada kudrah, selain pada Allah, siapa lagi makhluk yang mempunyai kudrah seperti kudrah Allah? Selain pada Allah, ada tak hal lain? Bilangan yang bercerai, zat yang lain. Kudrah ni macam kudrah Allah. Boleh mencipta sesuatu? Tak ada. Tak ada. Ada tak ada? Ada tak ada? Tuan-tuan pernah dengar orang pergi umrah nak anak. Apa tujuan pergi umrah? Nak anak. Dia pergi umrah tu tuan-tuan dengan niat dia nak anak. Dia bayar RM5,000, RM6,000, suami isteri pergi RM6,000. Dia bayar untuk dapatkan anak. Cara ini di umrah. Maka pada dia ingat dengan umrah boleh dapat anak. Tuan-tuan, umrah boleh dapat anak. Tapi ada manusia jahil hak pergi niat umrah untuk dapatkan anak. Nak dapatkan anak, nikah pandai-pandai. Tapi kalau tak dapat juga boleh gaya. Guna apa? Pergi umrah. Umrah. Benih manusia itu. Siapa yang boleh mencipta sesuatu? Allah sahaja. Selain pada Allah, ada tak yang boleh mencipta? Tak ada. Siapa yang boleh memusnah sesuatu? Allah sahaja. Selain pada Allah, siapa yang boleh memusnahkan? Tidak ada. Siapa yang boleh memerintah sesuatu? Allah sahaja. Selain pada Allah, siapa yang boleh memerintah? Tak ada. Ini kata asal Allah dari segi sifatnya menafikan mutasib pada sifat Allah dan menafikan mutasib pada sifat Allah. Maka mutasib pada sifat dan mutasib pada sifat adalah menyekutukan Allah. Ini kata syirik pada Allah pada sifat. Ini faham? Yang terakhir sekali, yang mutasib. Bilangan yang dicerai pada sifat Allah ada sifat kudrah.
Bagaimana sifat kudrat Allah? Sifat kudrat Allah sifat yang tidak bersifat mutasif. Maksudnya apa? Maksudnya Allah mempunyai satu sifat kudrat. Sifat kudrat inilah yang mencipta ini juga, yang memerintah. Sifat kudrat ini juga yang bermusnah. Selain pada Allah, ada lagi tak zat yang lain sifatnya ada sifat macam sifat kudrat. Itu kata kita ni, kaki kita boleh nyepok, kaki dia boleh nyepok atau tak? Kita gagal, dia gagal ke? Kita handai, orang lain handai ke? Dengan kira handai kita ni. Nampak? Kan tengok kita tengah marah kan? Kita marah tengok orang ni kecil, rasa kecil je orang. Tuan-tuan, dia tengah marah, dia tengok kita rasa kecil lah. Makanya kalau kita boleh marah, dia boleh marah. Kita boleh nyepok, dia boleh nyepok. Kita boleh nyepok, dia pun boleh nyepok. Sebab apa? Sebab kita punya sifat kudrat bersifat munfasil. Dia ada kekuatan yang sama, kita juga ada kekuatan yang sama. Siapa yang kekuatannya sama dengan Allah? Ada tak? Iaitu kata sifat Allah tidak bersifat dengan munfasil. Munfasil ini adalah syirik pada Allah. Siapa yang rasa ada zat lain yang sifatnya sama seperti sifat Allah, syirik. Baik tuan-tuan, jujur jawab, jangan jawab saya, jawab ni. Berapa lama dia boleh hidup kita ni? Kita rasa kalau tak kerja susah kerja. Kalau tak kerja susah kerja. Ada tak sifat dalam diri? Ada tak? Rasa kita kerja ni bukan Allah. Kerja ni Allah. Allah yang mencipta kesenangan, Allah juga yang mencipta kesusahan. Betul? Maka sangka kita tak kerja ni, maka kita susah. Betul tak sangka? Betul? Ini kata kita melantik sekutu bagi Allah. Kita lantik kerja kita sebagai sekutu bagi Allah. Lagi jadi melampau bila dengan kerja ni mula kita percaya je, percaya sikit-sikit. Kita percaya dah Allah Ta'ala, tapi dalam masa yang sama kita tak kerja, susah kita. Ada dah kepercayaan. Lepas tu dengan kerja itu menyebabkan kita tinggal ibadah, lagi tenang. Sedangkan Allah yang boleh mencipta sesuatu. Kita sampai kerja itu boleh mencipta sesuatu yang lain, iaitu senang bagi kita, maka kita kerja dengan kepercayaan sampai kita tinggal ibadah. Melampau. Seolah-olah kita percaya sungguh kerja ni lagi kuat pada Allah untuk beri rezeki kepada kita. Betul kan bahawa tinggal ibadah. Jadi tinggal ibadah ni sebab syirik kan? Sebab apa orang tak bersemayang? Sebab dia rasa semayang tak boleh beda. Sebab apa orang tak bersedekah? Sebab dia rasa sedekah habis duit dia. Kerana tidak ada akidah. Jadi masalah umat manusia tak muka duit, masalah dia akidah. Kepercayaan yang terlalu tumpul pada Allah menyebabkan manusia susah nak buat ibadah kepada Allah, tapi cukup mudah bila buat kerja ini. Faham? 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 Faham tak? Faham? Faham itu dia kita faham. Boleh ke tak boleh Allah beri sifat daripada makhluk? Boleh ke tak boleh Allah beri sifat hidup seperti Dajjal? Dajjal boleh menghidupkan manusia mati. Boleh ke tak boleh Allah beri sifat dia kepada makhluk lain? Tak boleh. Tak boleh maksudnya Allah tak mampu, bukan? Tidak layak bagi makhluk pakai sifat Allah. Baju kita saiz M, kita pakai saiz triple XL. Leher ni tu tuan-tuan boleh masuk ke pinggang itu. Padan tak? Padan tak? Dengan keadaan tak padan tu kita jalan sekitar mana pucuk. Kena orang kata gila orang. Maknanya tidak boleh manusia memakan sifat Allah. Dan tu yang Dajjal boleh hidupkan manusia. Itu bukannya dia ada kuasa tu, dengan keizinan Allah berupa istidraj. Istidraj kita akan belajar dalam bab kerasulan. Dengan izin Allah berupa istidraj. Allah beri dalam keadaan Allah murka. Dajjal bukan saja hidup orang, dia tahan matahari tuan. Dia tahan matahari sehingga setahun. Matahari tak naik-naik,
Bab tutup-tutup jadi mana? Hari itu sehari masa dia sama dengan setahun. Itu tahan. Hebat Dajjal boleh tahan matahari. Tak. Bukan Dajjal yang boleh tahan matahari. Allah beri izin pada Dajjal. Dan tu beri izin pada Dajjal ni maknanya Dajjal ni wali Allah. Bukan istidraj. Allah beri izin kadang-kadang dalam keadaan Allah redha, kadang-kadang Allah beri izin dalam keadaan Allah tidak redha. Faham? Baik. Nah sekali, hal ini paling banyak manusia tersesat dan tersalah faham dan tersyirikkan Allah dalam benda-benda yang kecil-kecil dan juga benda-benda yang besar-besar. Mana pula tadi? Baik. Kamu mufasir pada af'al Allah, iaitu pada perbuatan Allah. Kamu mufasir pada perbuatan Allah adalah syirik. Kenapa kamu tasir pada perbuatan Allah tidak syirik? Baik, kita pergi hak ni dulu, hak syirik dulu. Kamu fasik pada perbuatan Allah. Tuan-tuan, dalam 7 petala langit dan 7 petala bumi dan barang yang di antaranya daripada diciptanya alam sehingga kiamat. Habis dah betul ni 7 petala langit, 7 petala bumi start alam dicipta sampai kiamat. Yang mana hak dalam ni bukan perbuatan Allah. Baik, kita kata gunung ganang siapa buat? Orang senang, orang sakit siapa buat? Orang sihat, manusia kafir, manusia Islam, taat, maksiat, rezeki, bala, musibah, siang, malam, pagi, petang, air, angin, api, mampu sebut belaka. Dirangkumkan dalam 7 petala langit, 7 petala bumi, daripada alam dicipta sehingga hari akhirat, di dalamnya semua perbuatan Allah. Jadi perbuatan siapa? Dalam ni perbuatan apa? Perbuatan Allah. Jadi banyaklah benda yang Allah buat. Banyaklah benda yang Allah buat. Banyak lah. 7 langit 7 tuan-tuan. Maknanya kita senaraikan apa yang ada dalam dunia. Jangan senaraikan kerja dia lagi. Senaraikan apa yang ada dalam dunia. Boleh tak siap semalam? Start daripada sebesar-besar benda sampai sekecil-kecil benda. Boleh? Kita buat karangan lemah di dunia. Dia kena buat eskalator sampai situ. Tak payah beri banyak. Duduk dulu. Duduk dulu. Sampai mana tadi? Benda-benda tadi cakap buat karangan. Cuba kita senaraikan. Yang tu senaraikan tu memang kita tahu tak mampu lah. Kita senaraikan apa yang di pada-pada kita je tuan-tuan. Mana mampu tak itu? Termasuk apa yang ada di depan, apa yang ada di belakang, apa yang ada di dalam, apa yang ada di luar, apa yang ada di atas, apa yang ada di bawah. Boleh tak senaraikan? Boleh tak? Boleh tak? Baik, tenang juga. Tak ada mulut boleh? Tak boleh tuan-tuan. Kalau disebut sesa, gambar Allah jadi, gambar pendek Allah jadi, panjangkan Allah Ta'ala, bulu mata Allah, bulu kening Allah Ta'ala, di muka ni ada bulu-bulu Allah Ta'ala, lian-lian rambut ni Allah Ta'ala jadikan, kulit ni Allah Ta'ala jadikan, mata ni Allah Ta'ala jadikan, dalam mata ni hala leleh tu Allah jadikan, mata hitam, mata putih Allah jadikan, kening Allah Ta'ala jadikan, hidung Allah Ta'ala jadikan, kuku dari hidung Allah Ta'ala jadikan, lubang hidung sampai ke bawah Allah Ta'ala jadikan, mulut Allah Ta'ala jadikan, gigi Allah Ta'ala jadikan, lidah Allah Ta'ala jadikan, dan laki Allah Ta'ala jadikan. Kat sini je tuan-tuan, tu habis mana ni? Nak berapa banyak budak yang Allah Ta'ala cipta? Banyak budak kat sini baru. Tu tak masuk dalam-dalam kepala otak, dalam kepala otak ada cerebellum, ada saraf, ada medula oblongata, ada tempat tengok dengan mata, ada tempat mendengar, ada tempat fikir. Dalam otak saja. Kan? Siapa cipta?
Jadi banyak tak perbuatan Allah? Bila kalau perbuatan Allah itu banyak, maka perbuatan itu datang hanya dari Allah. Allah melakukan semua perkara. Jadi perbuatan Allah bersifat muttasil, iaitu berbilang-bilang perbuatan pada Allah. Maka muttasil bukan syirik pada perbuatan. Sebab tu muttasil tidak termasuk dalam syirik. Nampak? Tetapi munfasil pada perbuatan, iaitu dalam 7 utara langit, 7 utara bumi ini, selain daripada Allah, siapa yang boleh, siapa itu, perbuatan siapakah yang ada lagi secara hakikat? Selain daripada perbuatan Allah, perbuatan siapakah yang ada lagi? Situ banyak salah kita. Mana ni kita kan buat tak ada tuan-tuan. Tetapi dalam kehidupan kita, sangka-sangka kita, banyak perkara yang memberi berkat di dalam alam. Kita bagi contoh mudah tu. Kita lepas ni hujan banjir ni kan. Semudah-mudah contoh. Adakah hujan menyebabkan banjir? Dalil sebab dalam alam 7 langit 7 langit daripada zaman alam dicipta sehingga hari kiamat tidak ada perbuatan melainkan perbuatan Allah. Yang tu kena faham dulu. Jadi bila kita kata tidak ada perbuatan yang membuka dalam alam daripada alam dicipta sehingga kiamat 7 langit 7 bumi, maka sangka-sangka kita banyak tak yang salah tuan-tuan. Dok makan dah banyak, dok kerja dah makan. Nampak orang tak usaha tak percaya. Usaha lagi Tuhan ke usaha ni Allah ke makhluk? Kita bincang dalam tajuk hakikat, bukan tajuk syariat. Jadi jangan bertukar. Yang belum syariat jangan lagi. Jangan kata saya ustaz. Maka tak payah makan gitu. Kalau tak makan Allah tak akan kata kenyang-kenyang gitu. Iaitu kita bincang dalam bab akidah, kepercayaan. Manusia ramai mempercayai selain pada Allah, banyak benda yang memberi berkat pada hidup mereka. Dalilnya adalah tuan-tuan, bersepah-sapah orang kerja pagi, petang, siang, malam, sanggup sampai dah semayang. Ramai tak? Sebab apa dia tak boleh semayang? Dia di dalam dunia je mencari kebahagiaan. Satu. Dalam dunia siapa tak nak cari bahagia? Semua cari bahagia pada tuan-tuan. Maka dia disokong kebahagiaan itu adalah duit, pangkat, harta, kerja, rumah, kebun. Dan ini sokongan manusia kepada manusia lain. Betul tak? Jadi sangka mereka bagaimana cara nak dapat kebahagiaan. Mereka kena cari duit, cari harta, cari itu, cari ni. Tapi tidak wujud cari Allah Ta'ala. Tetapi mereka ni orang Islam, maka dia tahu ada Allah Ta'ala, perlu sembahyang, perlu ngaji, perlu itu, perlu ini. Tetapi dia menganggap Allah Ta'ala ni tidak mempunyai peranan dalam kehidupan mereka untuk mendapat harta, pangkat, kebun, duit dan kesenangan segala ini. Maka dengan mudah mereka meninggalkan ibadat. Sebab sangka mereka yang memberi berkat kepada kayanya, kepada bahagianya duit, kepada bahagianya pangkat, kepada bahagianya harta, kepada bahagianya anak yang berjaya. Jadi sangka mereka ni menutup sangka sebenar. Sangka Allah itulah yang memberi rezeki, Allah yang memberi kesenangan. Ini satu bentuk syirik kepada Allah. Faham? Yang kita baca dalam kitab tadi Nancah bagi makan rimau maujud. Hak tu zaman dulu tuan-tuan. Yang tu zaman dulu. Kalau kita kata bagi makan hantu syaitan ni syirik tuan-tuan. Zaman ni hantu syaitan ni duit. Duit ni jadi hantu syaitan sini. Tengok dulu orang kena rasuk. Bila orang kena rasuk, wah, 7 orang pegang, melayang lagi tuan. Pegang ni badak-badak ni, semua malik tahu lagi. Hak sakit tu perempuan tu ada. Tapi bila kena rasuk, dia lapar tu. Hak tu campur. 7 campur. Kuat dia bila dia rasuk. Datang ustaz, pui. Keluar tu. Bila keluar, lepel. Nah, lepel. Pernah tengok tak? Ada orang terpercaya kau.
Hak tu waktu zaman dulu. Manusia zaman kini, cuba tengok bila banyak duit. Kau rasa kau jalan ngengkang je dalam tu, tak merapat tu ngengkang. Tutup pintu, naik motor no, tak ada kelas. Makan warung mamak no, dia makan mana? Hotel 7 bintang. Sanggup lapor daripada turun kedai bawah kalau tak jumpa hotel. Kalau datang kedai ni, saya belanja semua. Datang dalam sebuah hantu tu tuan. Bila tak ada duit je tengok tu. Di sana. Pergi kedai kopi, warung mamak store. Mama, tengok satu. Saya bayar cash ya, kata dia. Bayar tu tuan takut orang lain suruh belanja. Duit jadi 60 sen. Bayar 60 sen, mama kata saya. Tengok sudah 80 sen. Oh, tak minum air dia itu. Tak minum air tu tuan. Tak ada kedengaran. Sebab apa tak ada kedengaran? Sebab hantu dah keluar. Apa hantunya? Nampak? Ni satu jenis syirik. Duit ni satu jenis syirik. Dan tu tak ada duit. Itu saya balik kepada sekarang kita belajar tentang kepercayaan. Bukan alat-alat. Kepercayaan hakikat dalam hati. Tidak boleh ada sangka gitu. Masalahnya di dalam sebuah hadis Qudsi Allah Ta'ala beritahu kepada Rasulullah ulang ayat yang Allah Ta'ala beritahu. Hadis pendek yang kita ambil, inni ala zanni abdi, sesungguhnya aku ni di bawah sangka hamba aku. Apabila manusia menyangka dunia ni memberi kesenangan, maka Allah nampakkan pada mata dia dunia ni beri kesenangan. Maka dia duduk kerja dulu, pagi cari dunia, petang cari dunia, malam cari dunia, pagi esok cari dunia, tengah hari cari dunia, petang cari dunia. Dah nak pada ke ibadah, tak dah nak pada ke agama Allah. Kerana Allah telah perhias mata dengan cinta kepada dia. Sebab apa? Sebab dia menyangka dunia ni memberi kebaikan, kesenangan, kebahagiaan bagi diri mereka. Bila dia yang menyangka begitu, maka Allah jadikan sangkaan itu seolah-olah benar. Jadi mereka ni akan terus hanyut, akan terus hanyut. Kalau tidak ada kesedaran tuan-tuan, jadilah kulit dia tinggal Islam, isinya kafir. Kulit Islam. Tuan-tuan cuba tengok berapa orang berkulit Islam. Ramai? Tengok IC sudah. IC berapa ramai IC Islam di negara Malaysia? Ramai tak? Katakan Ina IC itu, Ina IC katakan IC Ina kena buat baru. Bila buat baru tuan-tuan, siap-siap IC agama Kristian. Allah. Tuan-tuan Malaysia, tuan-tuan nak biar je tak apa, kita bukan Kristian, kita Islam. Nanti salah cetok ni tak apa, boleh tak buka itu? Oh, panas hati tuan. Pergi dekat apa nama jabat? JPN. Pergi kat JPN ni. Oh, dia punya apa? Dia punya hambu pada tu 3 kali tuan. Sampai 7 kontena apa dia? Ulang balik cakap marah bila tukar IC Islam pada Kristian. Sedangkan bila dalam IC tukar Islam kepada Kristian, adakah kita jadi Kristian tak? Tak, Islam lagi. Tapi tuan-tuan, satu-satu syariat Islam langsung terbuat orang beli tak? Daripada tok nenek moyang sampai ke cicit cumik tuan-tuan, semua isi Islam laku. Tapi dia tok nenek moyang sampai ke cucu cicit, sekor dah belajar agama. Sekor pun nak belajar agama. Tak ada yang duduk surah masjid yang datang kuliah. Tak ada yang datang surah berjemaah. Tak ada yang nak pada kat agama Allah. Tak ada yang nak jadi ulama. Ada orang peduli tak? Ada orang peduli tak? Kita tak peduli juga. Kenapa? IC kita telah menunjukkan kita ini Islam. Maka kita sangka bila kita mati esok, malaikat bukan nakir minta mana IC. Kalau hantar awak jawapan ni, tak ada dia minta IC. Ma rabbuka wa man nabiyuka wa ma qiblatuka wa ma ikhwanuka wa ma i'tiqaduka. Bukan tanya IC.
ramai manusia Islam kulit ialah Islam. Kepercayaan manusia Islam sangat kuat berpegang kepada dunia memberi bekal kepada kebahagiaan mereka. Maka cukup ramai manusia Islam duk kejar dunia, lupa kerja jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Betul tak? Sedangkan inilah yang dinamakan sebagai syirik kepada Allah pada perbuatannya. Kam munfasil pada perbuatan Allah. Sedangkan kita belajar tujuh ke langit, tujuh ke bumi daripada alam yang dicipta sehingga hari akhirat, kesemuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Secara hakikat, bagaimana boleh wujud kepercayaan selain pada itu? Kerana tak belajar akidah, tuan. Tak belajar akidah ni. Kita ingat akidah ni percaya dah Allah ada. Percaya pula. Tuan-tuan tanya mampir, percaya dah Allah Ta'ala ada? Percaya tak? Dia jawab percaya. Tuan-tuan tu kafir kata percaya dah Allah Ta'ala ada. Mereka akan kata mereka percaya. Siapa yang kamu mereka kata mereka percaya ni? Allah Ta'ala kata. Dalilnya mana? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya kepada orang kafir siapa yang cipta langit dan siapa yang cipta bumi, pasti mereka akan kata Allah. Maka apa bezanya tuan? Islam pada segi kulit dan ikut orang kafir contoh. Apa beza? Apa beza? Tak ada beza kecuali dalam IC. Mereka bukan kita tengok IC pula. Maka hakikatnya tidak ada perbezaan antara orang kafir dan orang Islam yang tidak mengamalkan agamanya, terutama akidahnya. Punah anak. Sebab tu bila sokok anak, bila kita suruh budak jadi penyanyi, mudah. Bila suruh jadi ulama, tambah dia. Sebab dia ingat jadi penyanyi duit banyak, terkenal, glamour. Mereka nak cari bahagia. Mereka ingat ini kebahagiaan. Siapa ajar? TV ada, masyarakat ajar, pemerintah ajar, semua orang ajar ni. Ajar nak dapat bahagia. Bagaimana nak dapat bahagia? Mesti duit banyak. Nak dapat bahagia mesti glamour. Maka mereka ingat bila Islam, bila beramalkan agama Allah, bila beribadah kepada Allah, tidak ada kebahagiaan. Maka nak ibadah. Tak nak ibadah, sudah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bila bermulanya kepercayaan ini, Nabi ajar percaya ini. Manusia dengan sangkanya kerana kejahilan, mereka menyangka inilah jalan yang benar. Maka jadilah Islam yang palsu. Allah. Jam berapa? Pukul 9 lambat lagi. Pukul 10 habis boleh. Wallahu a'lam. Ada soalan? Saya agak tak ada. Tak ada kan? Ke ada? Ada ke? Faham? Bulan depan tak nak ada tamu Ustaz. Baik, tuan-tuan. Bila kita gambar Allah Ta'ala menjadikan segala-galanya ada dalam alam, maka termasuk juga Allah Ta'ala menjadikan hidup kita ni Allah Ta'ala jadikan juga. Jadi tuan-tuan, kita belajar dalam sifat wujud Allah Ta'ala. Kita belajar dalam sifat wujud Allah itu ada Allah Ta'ala ada. Kenapa Allah Ta'ala ada? Tidak dikeranakan oleh suatu kerana. Dia bersifat mengadakan alam ini. Kenapa Allah cipta alam? Ini semua soalan akidah betul-betul. Kenapa Allah cipta alam? Kerana apa Allah cipta alam? Oh, panjang lagi. Dia kena ajuk itu dia jadi takut. Sudah betul lagi. Saya tanya dengan lemah lembut, sebab apa Allah Ta'ala cipta alam tuan-tuan? Sebab dia nak. Sebab kalau dia tak nak tambah ada alam, dia nak jadi. Bila dia cipta alam dengan kehendaknya, dengan kudrahnya tuan-tuan, apa yang dia minta daripada makhluk? Jadi hamba Allah. Maknanya tuan-tuan, bila manusia hadir di atas muka bumi Allah mempunyai umur 50-60 tahun, apa kerja makhluk? Menghambakan diri kepada
kepada Allah. Bilakah masanya perkara ini bertukar, tuan? Sehingga dengar kata-kata orang awam, dia kata nak menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Sehingga dengar kata-kata manusia, kenapa hidup ni payah sangat? Kenapa Allah tak nak jadikan aku ni gini? Kenapa orang ni gini? Kenapa aku ni susah sangat? Soalan kenapa mempersoalkan takdir ni makin hari makin banyak. Sedangkan Allah Ta'ala dah jawab dah. Bila kita ni hamba tuan, Allah Ta'ala buat apa pun boleh melawan. Sikit pun tak boleh melawan. Kalau Allah Ta'ala kata turun hujan, maka hujan pun turun. Kalau Allah Ta'ala kata hari ni kita batu, maka hari ni kita batu. Kalau Allah Ta'ala kata hari ni kita mati, maka hari ni kita mati. Kalau Allah Ta'ala kata hari ni kita miskin, maka hari ni kita miskin. Cerita ni hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kesusahan, setiap kesenangan, setiap nikmat, setiap mudarat, manfaat pada diri manusia, letih dan lelahnya, sakit dan sihatnya, kaya dan miskinnya, kesemuanya adalah cerita mutlak Allah. Allah boleh bentuk ikut mana dia. Kalau Allah Ta'ala takdirkan kita ni miskin sampai ke dua bangga, apa boleh kita buat? Tetapi yang pertama, apa boleh kita buat? Tak ada apa boleh kita buat. Tetapi dengan tak ada apa boleh kita buat, tuan-tuan, dalam Islam menjadi serampang dua mata. Islam ni kok kiri pun pahala, kok kanan pun pahala. Kalau faham, bila kita ditakdirkan dalam kesusahan, apa erti kesusahan? Allah Ta'ala jawab, "Wallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal." Maka dialah yang menciptakan mati bagi kamu dan hidup bagi kamu dan segala cerita mati hidup. Kata ulama, bukan saja mati, bukan saja hidup, segala cerita mati hidup. Mati kat mana, mati kat mana, mati umur berapa, mati sakit apa, hidup kat mana, nikah dengan siapa, cerai bila, anak berapa, cucu berapa, mati umur berapa, makan berapa banyak, hari ni makan benda, esok makan benda, bila susah, bila senang, bila sakit, bila sihat, bila dapat rumah, bila kena keluar pada rumah, bila dapat kereta, bila tukar kereta baru, bila muda, bila tua, bila kecil, bila besar. Semua ni cerita hidup. Siapa tentu? Wallazi khalaqal mauta, dia yang cipta hidup, wal hayata, dan dia juga yang mencipta hidup ni. Dia cipta mati dan dia cipta hidup. Tujuannya liyabluwakum, nak tengok kamu ni, nak uji kamu ni, ayyukum, mana di antara kamu ahsan amal. Dengan setiap ujian yang Allah Ta'ala beri, apa yang Allah Ta'ala minta? Apa yang Allah Ta'ala minta? Allah Ta'ala kita minta selesaikan masalah. Tak. Ujian ini merupakan ujian daripada Allah untuk meninggikan makam makhluk di sisi Allah. Ujian ni, ujian susah, ujian senang, ujian dana, ujian lagi, ujian sihat, ujian sakit, ujian kita, ujian bini, ujian mak, ujian bodoh, ujian masyarakat. Semua sekali tujuannya adalah untuk ujian bagi kita, supaya dia nak tengok mana paling baik amal. Apa maksud mana paling baik amal? Apabila datang ujian, maka semakin hampir mereka kepada Allah. Bila datang hujan, maka semakin hampir kepada Allah. Tuan-tuan, faham tak? Faham? Baik. Takdir kata tuan-tuan, bulan ni tak cukup duit, kita cerita duit, kita cerita juta-juta. Macam cerita drama Melayu, projek air ni 78 juta ni I nak bagi ke you, you bagilah sak-sak mana-mana, geli tu. Dalam projek-projek 78 juta, tuan-tuan balik-balik rumah tak cukup duit nak bayar kereta. Kereta 2,800, kita kurang lagi 2,000, hak ada baru 800. Anak dekat nursery, api Allah 400, ekor 3 tuan-tuan, dekat dapur saja 3 ekor. Bilik air ada 7 tuan-tuan, air saja kat 3,000. Kita duduk kira semua sekali bulan ni 7,800, biasa pendapatan 15,000. Bulan tu 800 tuan-tuan, 800 tuan-tuan, 7,000 kita cukup. Benda kita buat, tambah kerja tuan. Dah cukup dengan kerja utama, kerja side. Apa orang kata? Overtime. Dah cukup siang malam, dah cukup malam sampai pagi. Ada orang buat 3 kerja tuan.
Pagi kerja kerajaan, petang swasta sampai ke malam, malam ke pagi juga begitu. Tak bila tidur lah. Sebab apa ni Ustaz? Sesok Ustaz. Sesok ni ujian siapa? Allah. Pernah manusia bila Allah tak hantar kepada dia ujian sesok, dia tambah tahajud sekali. Sebab ujian ni Allah Ta'ala datangkan kepada manusia, nak suruh manusia balik pada Allah. Ayyukum ahsanu amalan, liyabluwakum, nak tengok antara kamu ni, ayyukum, mana di antara kamu ahsanu amalan, apa baik amal. Apa maksud baik amal? Yang makin rapat dengan Allah, dengan ujian. Ini kata ujian merapatkan manusia dengan Allah Ta'ala, ujian meninggikan martabat. Tapi berapa ramai manusia bila dapat ujian daripada Allah Ta'ala mengondok ke belakang. Bila susah, datang surah, apa datang surah, lockdown Ustaz, anak tertular Ustaz, lockdown Ustaz, ni kita nak bayar rumah, nak bayar ni pembantu rumah lagi, ni tu gonda nak datang kuliah Ustaz. Baru Allah Ta'ala beri ujian duri, dah tak datang kuliah. Sedangkan ujian tu, ujian datang pada Allah, tujuan nak naik akal. Maka rapat mereka dengan Allah, bersyukur dengan nikmat Allah. Apa ni, selalu rapat dengan Allah, selalu buat tahajud, selalu buat qiyamul, selalu berdoa pada Allah. Kau rapat, Allah selesaikan masalah. Percaya tak? Tak percaya bukan Islam. Walaupun dalam keadaan percaya tuan-tuan, berapa ramai yang mengambil langkah berundur bila dapat ujian. Bila nak sampai ke hadrat ilahi? Bila nak sampai? Mau sampai tak? Tuan-tuan, tu pintu keluar. Tahu tak tu pintu keluar? Tahu kan? Kita nak pergi sana, tapi kita jalan gondok. Boleh sampai tak? Nanya soalan logik sikit. Logik kau bodoh soalan ni. Boleh sampai tak bila jalan gondok? Walaupun kita dah duduk tepi pintu lah, tapi jalan gondok. Boleh keluar tak? Boleh keluar tak? Reti pun. Itu juga dengan Allah. Allah dah beri ujian supaya kita makin rapat dengan dia, tapi kita jalan gondok sampai dah ke Allah. Dah jadi hamba Allah, dah jadi mereka yang berserah pada Allah. Kita nak di akhir hayat esok, di akhir hayat umur 60-70, kalau ada rezeki daripada Allah, umur 60-70 esok, tuan-tuan, kita nak apa? Kita hanya dengan Allah. Tidak ada masalah dunia yang boleh mengganggu diri kita. Kita nak sibuk ibadah kita dengan Allah saja. Tak akan dapat secara otomatik, tuan-tuan. Kan dia waktu tekan dia sampai pum gini. Nombor hidup manusia ni perlu ada ranjangnya, perlu ada latihannya. Kalau kita melatih diri kita dengan gila dunia masa muda, masa tua, tuan-tuan, baru nak belajar lah. Umur 65 pun bukan kita akidah 54 kuliah, di pelat 2 kuliah, makan masa 54 bulan, di pelat bulan 12, 4, 3, 8, 4 tahun setengah. Umur 65, makalah hidup, umur 69, utama kita mata dah kabur, telinga dah terdengar, otak tak pernah jalan dah. Ingat, dapat pegang tak? Dapat pegang. Maka di ujung hayatnya sibuklah dengan kerja dunia. Bila matilah lah. Matilah lah. Tak ada dia mati nak ucap kalimah la ilaha illallah. Kalau dapat daripada mudanya tak didik dirinya nak percaya pada Allah sebut-sebut dia belum mati nak dapat kalimah la ilaha illallah. Dah dapat. Perlu ada usahanya, perlu ada jalannya, perlu ada cara. Yang pertama, kena yakin dulu sungguh-sungguh, faham dulu molek-molek. Perbuatan dalam alam segalanya adalah perbuatan Allah. Faham tak? Kita nak bagi faham lah. Kita pun bukan faham mana saya tak faham mana itu, tuan. Setakat faham. Kalau awak lagi faham lebih pada saya tu, alhamdulillah. Ganti tempat saya di kuliah, kita berhenti kuliah. Jauh juga tu sini, tuan. Mula join. Wallahu a'lam. Ada soalan? Baik. Kalau ada soalan, insyaAllah kita akan jumpa pada minggu keempat yang akan datang. Satu pengumuman di Lancang, di kampung Rantau Panjang Lancang. Kalau siapa selalu menghala ke Temerloh atau perbuatan ikut jalan lama, turun kat highway itu, jangan masuk LPT, masuk jalan biasa. Tuan-tuan akan jumpa satu bandar, nama di Bandar Lancang. Lepas tu tuan-tuan depan sikit lagi, lebih kurang 2 km, tuan-tuan akan nampak belah kiri ada sekolah Rendam Kebangsaan Rantau Panjang. Sebelum sampai sekolah tu tadi, maknanya sampai sekolah tu terlepas. Sebelum sampai sekolah, kalau tuan-tuan tengok belah kanan, ada satu binaan, bangunan. Bangunan ni bangunan surau wakaf.
Surah Wakaf 2 tingkat, insya-Allah nak didirikan bersamanya asrama untuk budak tahfiz. Dan di belakang pada surah tu kalau tuan nampak ada bukit lagi, nak potong tanah tu, nak buang, tak tahu nak buang ke mana lagi. Tapi ada rezeki nak buang tanah tu, nak tumpukan apa pondok untuk gurunya pun dah ada, cuma je tinggal nak buat je lagi. Jadinya saya tu bersama-sama lah dalam menjayakan program. Jadi siapa yang nak menderma, siapa yang nak menginfakkan harta, siapa nak buat sedekah jariah, bolehlah menyalurkan terus kepada saya. Kalau tak percaya ke saya, pergi sendiri sana, hantar duit ke tukang suara tu. Boleh tak? Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata barang siapa yang membina masjid sebesar sadang buah, sama wali sama halus tu, maka Allah sediakan baginya satu mahligai dalam syurga. Ini bukan besar sambungan tuan, 1000 sambungan boleh masuk. Maka kalau kebut sikit seorang dapat 2-3 sambungan, insya-Allah sama-sama kita duduk dalam rumah luas-luas dalam syurga esok. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna minal ibadikas salihin. Allahumma ja'alna mustaqima wa la taj'alna sakiman ala al-haq. Allahumma inna nas'aluka tawbatan wa inabatan wa istiqamatan ala syari'ati Allah wa tariqat al-qada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ihdina siratal mustaqim. Allahumma inna na'udzuka min al-hammi wal hazan wa na'udzu bika min al-'ajzi wal kasal wa na'udzu bika min al-jubni wal bukhli wa na'udzu bika min ghalabati ad-dayn wal rijal. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu